Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtada bita'alimihi إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Surau dan ahli-ahli jawatan kuasa, datuk-datuk, datin-datin, para ulama, para ustaz, para pencinta ilmu, para pegawai kerajaan, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini saya nak mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk kita renung sedikit tentang satu isu yang pernah berlaku dalam negara kita dan pernah keluar dalam akhbar beberapa ketika dahulu. Yang saya maksudkan di sini ialah berkaitan dengan satu keterangan yang telah dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan yang menceritakan tentang banyak berlaku kes-kes perceraian antara suami isteri, walaupun kadang-kadang umurnya sudah pun tua, melepasi penceng pun bercerai lagi. Dan apabila direnung dan juga dikaji punca-punca perceraian itu, kadang-kadang didapati ia melibatkan punca-punca perceraian yang tidak sepatutnya bercerai. Punca itu terlalu remeh, terlalu kecil dan tak sepatut bercerai. Kemudian tak lama kemudian keluar satu kenyataan dalam satu akhbar yang tersohor di negara kita, mengatakan bahawa di Malaysia ini negara yang banyak janda. Kan, ada satu ketika lah. Jadi bila sebut banyak janda ni, artinya apa? Artinya banyak berlaku perceraian, mungkin juga disebabkan kematian dan sebagainya. Bagi orang lelaki-lelaki, bila disebut istilah janda itu, memberi satu harapan yang sangat cerah kepada mereka lah. Tapi itu tidak lebih daripada angan-angan mak jening semata-mata. Kan, untuk harapan tinggal harapan. Kan, tetapi lelaki-lelaki yang sihat begitu. Dia akan ada harapan dia. Dan insya-Allah dia akan laksanakan harapan dia dalam syurga nanti. Kan? Jadi melihat kepada keterangan oleh Mahkamah Syariah ni, benda-benda yang remeh juga menjadi faktor kepada perceraian. Maka pada malam ini saya nak sentuh sedikit tentang bagaimana cara untuk nak membentuk keluarga bahagia supaya kita boleh berperanan mengurangkan kes-kes perceraian yang berlaku dalam negara kita, di mana jumlah perceraiannya begitu besar. Kalau ada 30,000 perkahwinan, kadang-kadang sampai mencecah 2-3,000 perceraian. Satu jumlah yang sangat besar lah. Walaupun kita tahu perceraian itu adalah sebahagian daripada hukum syarak. Maknanya kalau suami isteri itu tak dapat diselamatkan, maka jalan terakhir perceraian lah. Tapi perceraian itu biarlah melibatkan sebab-sebab yang munasabah. Kalau sebab itu tak munasabah, ini masalah besar dalam masyarakat kita. Jadi kita tengok di sini, di antara sebab-sebab berlaku perceraian, saya sebut tadi contohnya, tidak wujud persefahaman antara suami isteri. Tidak wujud persefahaman antara suami isteri ini, kadang-kadang pada peringkat awal perkahwinan itu memang ada persefahaman. Tapi bila dah berlalu 5 tahun atau berlalu 10 tahun kemudian, berlaku tidak kesepahaman. Dan akibatnya berlaku perceraian.
Jadi persoalannya bagi kita, kenapa tidak persepahaman itu dia boleh berlaku 10 tahun selepas itu dan sebagainya. Mesti dia ada faktor-faktor dia yang menyebabkan timbul benda itu. Ya. Jadi akhirnya rumah tangga yang telah pun dibina 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, kadang-kadang tak sampai, baru 6 bulan sudah berlaku perceraian. Baru 6 bulan sudah berlaku perceraian. Jadi di antara tidak wujud sepahaman. Tidak wujud sepahaman tu faktornya banyaklah. Kadang-kadang disebabkan kita tua ni, layanan kita kurang sikit berbanding dulu kita masa muda. Baik suami maupun isteri. Dulu suami mula-mula kahwin, hari-hari kita pikul isteri kita, hari-hari. Pasal masa tu kita muda. Dia 45 kg, kita 50 kg. Jadi kita balik kerja pikul dia, balik kerja pikul dia, pasal anak tak ada untuk dipikul. Pikul dia. Tapi bila dah kahwin 10 tahun, 15 tahun, kita berasa macam kita pikul batu. Yang pikul dia tu rasa macam pikul batu. Ini satu masalah dah lain macam mana. Jadi kita rasa satu bebanan. Ada satu kes baru ni berlaku, perceraian itu berlaku peringkat hampir-hampir mencecah 70 tahun umur. Tapi masih lagi berlaku kes di Terengganu. Pertama, tidak berlaku sepahaman. Yang kedua, ada beberapa kes yang melibatkan ikutan kepada ajaran sesat. Ada suami kebanyakanlah yang terlibat ikut ajaran sesat, maka benda tak boleh diterima oleh isteri. Isteri bawa mahkamah. Suami menyuruh dan menekan isteri supaya menerima ayah dia itu sebagai wali Allah pada zaman ini. Isteri tak boleh terima. Akhirnya berlaku ketidaksepahaman, berlaku persengketaan, kes itu dibawa ke mahkamah dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Kalau ni kes cerai melibatkan ajaran sesat. Ada berlaku begitu. Kemudian yang ketiga, masalah keimanan. Iaitu ada di antara suami yang gagal mengawal nafsu, akhirnya dia terlibat dengan penagihan dadah. Mula-mula dia isap rokok je, mula-mula dia isap rokok. Zaman sekarang ni ganti rokok vape. Tapi vape ini berbahaya. Ada orang, baru ini dia seorang sahabat saya, Profesor Harmi, dia membentangkan tentang bahaya vape. Vape ini kadang-kadang kita dah berhenti merokok, kita ambil balik vape, jadi ketagih balik rokok. Vape juga berbahaya kerana dia boleh menyebabkan berbagai penyakit yang kronik pada jantung kita, lebih teruk berbanding dengan rokok. Dan vape pula dia melibatkan kos yang begitu besar. Kalau merokok sekotak itu mungkin RM12, vape itu satu meseng itu kita memerlukan kepada 400 atau 500. Lepas tu air dia pula RM40, RM50 kan. Jadi semalam saya dah sebut, mana-mana isteri yang nak membunuh suami cukup mudah menggunakan vape. Ambil air vape itu suami tengah tidur, suap dalam mulut dia lebih kurang 40 mg, mati kawan tu. Senang aja. Kan? Kalau anak kita tersalah ambil vape dalam kuantiti 10 mg saja, dia salah minum ni, ayah dia letak tu, dia salah minum, dia kata air apa? Air syirak ke? Dia pun minum, buka dia minum dengan kuantiti 10 mg sudah melayakkan anak itu untuk menjadi status mati. Beratnya vape tu kan. Jadi daripada situ dia pergi kepada dadah. Dan dadah ni sudah banyak merosakkan rumah tangga. Ada satu kes tu, dia bukan sahaja menghisap dadah, bahkan dia mengadakan, dia panggil menghisap dadah berjamaah. Orang sembahyang berjamaah masjid, dia ganti sembahyang berjamaah tu dengan hisap dadah secara berjamaah. Dia hisap dadah pula di dapur rumah dia. Lepas tu anak-anak tengok belaka. Jadi bila begitu, isteri kata berbahaya. Ayah tunjuk sekali dua, anak tak faham. Anak kata benda ni, rupanya dia orang tengah terlibat dengan kerja-kerja menghisap dadah. Jadi isteri pun tak tahan hidup, akhirnya minta cerai. Kes yang pertama. Kes yang kedua, masih dalam proses nak minta cerai. Sebab apa? Sebab suaminya mengambil pil kuda. Jadi bila isteri tahu suami dia tu ambil pil kuda, suami dia tak baik, suami dia tak marah. Cuma masalah ambil pil kuda. Bila ambil pil kuda, isteri tak boleh terima hakikat suami dia ambil pil kuda. Dia tahu, lepas tu dia rasa malu. Dia tu pula ustazah, dia tu ustazah.
Tok lelaki pergi kuda. Lagu mana mau? Kan, jadi dia tak boleh terima hakikat itu. Ya, jadi bila tak kali suami duduk atas katil sebelah dia nak tidur, dia akan tendang suami tu. Dia rasa macam kuda sebelah dia. Sebab kawan tu ambil pergi kuda. Jadi setiap kali kawan tu duduk dekat, dia tendang. Kalau dia terlekat, dia tendang. Terlalu benci kepada suaminya. Ini masalah, dia panggil masalah kekurangan iman sampai kepada tahap buat benda yang tak senonoh. Dan ada juga di antara kes kurang iman ini, saya ambil beberapa contoh. Ini saya ambil kes-kes masa lah. Ada suami yang telah pun bergelar suami orang. Dia telah berzina dengan isteri orang yang bekerja sama-sama dengan dia. Sama-sama dengan dia tu, dia bekerja sama-sama. Hasil dari perzinaan tadi perempuan tu mengandung, tetapi tidak disedari oleh suami. Dan suami beranggapan kandungan itu adalah yang hasil pada dia, bukan daripada rakan sekerja. Jadi suami tidak mengesyaki apa-apa. Isterinya cukup 9 bulan melahirkan anak. Dan setelah melahirkan anak, orang lapor kepada suami dia bahawa sebenarnya anak itu bukan anak dia, tapi anak rakan sekerja. Kan? Panik kawan tu. Dia beritahu gitu. Tetapi walau bagaimanapun, suami kata tak apalah. Dia zina tak zina tak apalah. Tapi saya tidak akan cerai. Tapi rumah tangganya secara berantakan. Rumah tangga ni sentiasa ada masalah. Maknanya nak bercerai tu sentiasa bermain di bibir mulut. Kerana memikirkan macam mana ada orang lain boleh tidur dengan isteri dia. Siapa beranak seorang. Langsung tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini berlaku pada orang Islam. Bahkan nas Quran kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Jangan kamu dekati zina, kerana dia merupakan jalan yang paling buruk. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'as sabila, sebahagian ayat sebut begitu. Maknanya jalan yang buruk. Dan ada juga kes perceraian yang berlaku dengan sebab interaksi suami isteri yang tidak bagus. Contohnya suami seorang pendiam, isteri orang banyak cakap. Isteri suka bercakap, suami tak bagi respon. Jadi suami merasakan dia bercakap dengan batang kayu. Sebab suami ada sebelah, tapi suami tak bercakap. Jadi bila itu berlaku, dalam keadaan tak bercakap tu, dapat juga orang anak. Tak bercakap. Pelik juga tu. Kan, tak bercakap, dapat juga orang anak. Tetapi oleh kerana isteri tidak tahan dengan ketidakcakapan tadi, apa yang berlaku? Dia pun bawa kes isteri Fadibi, bawa ke mahkamah syariah. Dan daripada situ qadi panggil laki-laki tadi. Faktornya apa tuan-tuan? Faktornya kerana suami tak cakap aje, suami dia paling benar nak cakap. Bila bawa kepada qadi pun kata isteri awak mengadu. Sebab awak ni seorang yang payah nak cakap, kata dia. Cuba awak beri keterangan kepada saya. Ni aduan daripada isteri awak ni. Dia tak cakap dengan qadi tu. Dia tak cakap, dia tengok klik-klik. Qadi kata aku pun bengong. Aku pun pening. Jadi munasabahlah kawan tu minta kes itu supaya bercerai lah. Tak boleh nak hidup. Rupanya tak cakap tak boleh. Betapa pula kalau tuan-tuan kahwin orang bisu. Lagi tak boleh nak cakap ya. Kenapa dia bisu kan? Jadi tak ada makna kahwin orang bisu. Munasabahlah orang bisu sekupu dengan orang bisu juga kalau dia kahwin. Kan? Itu dari segi masalah keimanan ya. Saya sebut ni masalah keimanan. Kemudian kita tengok beberapa formula yang telah dicadangkan oleh para ulama kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab kita akan berhenti lebih kurang 8.45 begitu dah. Saya rasa saya tak akan ambil masih panjang. Boleh 8.45? Ya, tidak sampai pukul 9.45 lah. Iaitu pertama tuan-tuan kita redalah kepada qada dan qadar Allah. Allah Ta'ala dah menentukan kita kahwin dengan pulang berpulang, jodoh pertemuan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut ini, insya-Allah bila kita reda dengan qada dan qadar Allah, tuan-tuan, tak ada masalah bagi kita. Kita tak akan pertikai. Ya, lepas kita kahwin, kita duduk termenung, masa apa lah? Allah, bini aku wuduh sungguh. Ingat kecomel. Pakai perudah bini kan? Belum kahwin pakai perudah. Jadi bila malam pertama tu kawan terbuka perudah, Allah, tak munasabah kata dia. Tidak munasabah. Dia kawan terbuka perudah. Ya, jadi dia mikir tak munasabah lah macam mana? Dia adalah isteri kamu dah. Fa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci satu perkara tapi dia lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu sukakan satu perkara dia mendatangkan keburukan bagi kamu. Jadi bini kita ni tuan-tuan, nak cerita kecantikan tidak letak pada rupa parah. Memang kita tak apa suka dia awak banyak. Kita memang tak suka, tapi keimanan tidak letak kepada kejerawatan. Ya, tidak kata oh banyak jerawat, oh keren jeng keren iman. Tak ada. Ya, keimanan terletak beriman dalam dada dan amalan dia tu. Walaupun jerawat banyak, dah kalau dia rajin sembahyang apa tak ada masalah. Alhamdulillah. Berapa banyak kita melihat tuan-tuan, ada orang lelaki suami tu dah licin suami tu. Tak ada apa pun jerawat, tak ada apa. Tapi masalah besar. Nagih dadah dia, mengorak pun dia. Berbagai-bagai masalah. Jadi kena redha. Suami kena redha tengok nampak mana alhamdulillah, dan mungkin akan lahir daripada zuriat keturunan dia tu orang-orang yang soleh. Mereka ada perkara tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, adalah tak redha pada qada dan qadar Allah ni kita nampak kecil, tetapi sebenarnya bila kita cek kes tu di mahkamah dia agak besar. Dia tak boleh terima. Ini satu masalah. Begitu juga dengan isteri, dia tak boleh nak terima benda tu. Jadi kadang-kadang dia terima mereka awal kerana dia malu ke orang tua, dia malu mak bapak dan sebagainya. Jadi pada akhirnya benda tu pecah, akhirnya berakhir dengan berlaku perceraian. Jadi pertama nak elakkan itu mesti cari keredaan Allah Ta'ala, sebab di sebalik perkahwinan kita itu tuan-tuan terdapat 1001 macam hikmah. Mungkin kita tak suka dia. Orang perempuan ni tuan-tuan, kita tak suka satu aspek, di sana ada aspek lain yang menyukakan kita. Orang lelaki pun gitu. Orang lelaki pun gitu. Kita suka satu aspek, di sana ada kekurangan. Ya, kita tengok dia, wah, handsome bukan main. Orang lelaki tu suami kita, wah, handsome. Tapi ketiak bau macam gajah. Tidak jaga pun kebersihan. Setengah orang perempuan tu tahu, oh, cantik. Tapi dia cakap dengan kita, dia tanya apa khabar? Pening kita. Oh, gini. Pasal dia tak rosak gigi. Nafas berbau, dia panggil. Yang ada elan dalam TV ya. Sekali dia cakap, mutah lana-lana gitu. Pasal apa? Ada aspek yang lebih, ada aspek yang kurang, dan ini dianggap sebagai fenomena biasa dalam rumah tangga dan dalam manusia. Sebab manusia ini satu makhluk yang tidak sunyi daripada kekurangan. Oleh kerana itu tuan-tuan, bila kita kahwin dan kita redha pada qada dan qada Allah tadi, kita kahwin dengan manusia, kita kena ingat, kita bukan kahwin dengan malaikat. Maka manusia yang kita kahwin itu pasti ada kekurangan. Lelaki yang kita kahwin ini, sebijak dia, sehanda dia mesti ada kekurangan. Jadi itu kita perlukan konsep redha dengan qada dan qadar Allah, yang kebanyakan orang sekarang dia terjemah dengan makna terima apa yang ada. Dia guna konsep itu. Terima seadanya kata dia. Maknanya jangan terima setidak adanya. Hak mana ada tu terimalah. Hak tak ada nak buat mana. Kan itu maksudnya lah. Konsep dia. Sebenarnya dia nak merujuk kepada qada dan qadar Allah. Kita mula-mula tu tengok mula-mula kahwin tu tuan berciri. Dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ayah dia masa mula-mula kahwin, dia katakan, dia kaitkan cerita itu. Dia katakan dia ini bila berkahwin, kan dia tengok muka isteri dia tu tak apa comel mana, dia pusing balik. Maka dia katakan isterinya telah menyatakan, fa'asa, saya baca ayat tadi, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu tapi dia baik bagi kamu, boleh jadi kamu sukakan sesuatu tapi dia adalah buruk bagi kamu. Itu tuan-tuan. Itu yang pertama faktornya. Yang kedua, faktor yang kedua jadi berantakan rumah tangga ini ialah biasanya dosa. Dosa yang dilakukan oleh suami, maka kesan pertama dosa itu kata Ibn Qayyim, dia akan menular kepada orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Pertama isteri. Isteri kita yang biasa sambut kita dengan ceria bila kita balik kerja, dengan sebab dosa yang kita buat, kita balik biasanya dia tidak akan sambut dengan ceria. Dia ada kesang sedikit. Kemudian daripada isteri dia akan menular kepada anak kita. Dan daripada anak dia akan menular kepada kenderaan dan juga binatang-binatang tunggangan kita. Jadi biasa kalau kita start kereta hari tu lancar je, hak kita hari kita buat maksiat, start kereta tak apa lancar. Dah nak pulang, tak mari. Itu adalah merupakan salah satu kesan daripada maksiat yang dibuat oleh si suami atau maksiat yang dibuat oleh si isteri. Rupanya maksiat tuan-tuan, dia memberi kesan kepada kegoyangan sesebuah rumah tangga. Sebab tu kena berhati. Kena berhati dalam maksiat. Jadi maksiat ni banyak. Apa makna maksiat? Pengertiannya sangat luas.
Yang dimaksudkan maksiat ialah sebarang bentuk penderhakaan kepada Allah Ta'ala, itu maksiat. Bukan kata maksiat tu suami duduk zina, maksiat. Suami khalwat, maksiat. Tidak. Maksiat itu pengertian dia luas. Kalau tuan-tuan pergi kerja, orang minta masuk kerja pukul 8, kita masuk pukul 10. Sepatut masuk pukul 8, kita keluar pukul 4, itu undang-undang kerja. Tidak dibenarkan keluar untuk makan, tu lepas pukul 10 misalnya kata. Tapi kita buat donor je, kita ikut tai kita je. Kita berasa kita orang lama, kita nak pecen lagi 6 bulan, kita keluar ikut pandai, kita masuk ikut pandai, satu bentuk maksiat daripada Allah Ta'ala. Bahkan lebih teruk tuan-tuan, ada guru-guru nak pecen 6 bulan, banyak laporan sampai mengatakan, dia orang berasa dia nak pecen 6 bulan dah, dia mari duduk cakap kedung-kedang, ulah isu boksik negeri Pahang, ulah isu bola sepak, ulah isu jam, ulah itu, ulah ini, sampai pukul 12 balik. Mengajar je dia. Sampai 6 bulan kemudian pencen. Satu bentuk penderhakaan. Dari segi kita gagal menjaga masa. Sedangkan masa itu satu benda yang sangat penting. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kan? Tapi dia sebut illal ladzina amanu wa amilus, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Manakala orang itu beriman, beramal soleh, dia pasti akan menjaga masa. Masa itu akan jaga. Jadi termasuk masa kita khidmat kita. Sembahyang tiap-tiap waktu menggambarkan pada kita perlu kita jaga masa sembahyang. Maka sebab itu ada sebahagian ulama mengatakan, siapa yang boleh menjaga masa sembahyang, maka insya-Allah dia boleh jaga masa kerja. Siapa boleh jaga masa sembahyang, insya-Allah dia boleh menjaga masa kerja. Jadi maksiat ini perlu jaga. Kena jaga tuan-tuan. Perlu satu benda yang perlu jaga dia. Hatta kadang-kadang si suami ni, itu saya sebut maksiat dalam bentuk itu, ada juga betul-betul maksiat yang bentuk lain. Contohnya, walaupun kita kata persetubuhan antara suami isteri ini halal, tapi kadang-kadang ada juga berlaku di mana isterinya sedang uzur. Isteri dia tu uzur, kemudian dia setubuh. Isteri tu uzur, atau isteri dia sudah kering daripada haid dia, tapi dia belum mandi. Tapi oleh kerana sifat gelotoh daripada suami ni, nak sama pada masa itu, satu bentuk kemaksiatan. Dia kena sedekah tuan-tuan, nak cover balik, kafarat balik kesilapan yang dia buat, kena sedekah. Kurang-kurang RM10 ke RM20 ke pada orang ramai. Sebab kita tidak boleh bersama dengan isteri berdasarkan Nas surah Al-Baqarah ayat 222 tu. Kita tak boleh bersama dengan isteri kecuali dia telah pun betul-betul mandi. Bukan suci saja, kecuali kalau tuan-tuan ikut mazhab Hanafi lain lah. Tuan-tuan ikut mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi kata apabila isteri itu suci setelah 10 hari dan dia telah membasuh alat kelamin dan dia mengambil air sembahyang walaupun dia tak mandi junub lagi, maka suami masa itu boleh menyetubuhi dia. Itu mazhab Hanafi. Takut kita tak ada mazhab nak reti benda. Pakai suci dah. Kedah lalu. Ini satu masalah, satu bentuk maksiat. Satu bentuk maksiat dari sebelum itu. Yang ketiga, contoh-contoh maksiat ni tuan-tuan dalam rumah tangga yang menyebabkan boleh memberi kesan kepada perceraian, iaitu melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan. Terutama sekali orang-orang anak muda, budak-budak muda lah. Jadi suami kerja tempat lain, dia pun kerja tempat lain. Jadi jumpa-jumpa waktu subuh. Maka kadang-kadang pasangan ini telah melakukan satu maksiat dalam bentuk melakukan persetubuhan pada siang hari. Memberi kesan kepada rumah tangga pada masa akan datang. Sebab tu tuan-tuan, benda tu nampak serius dan kita senyap, kita rahsia je. Tapi pernah hamba Allah telefon saya, tuan-tuan, dia rasa menyesal sangat sebab suami bersama dengan dia. Dia tu perempuan. Dia kata, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya kata, pertama awak kena taubat. Dan suruh suami itu bertaubat. Dan jangan ulang perbuatan itu untuk masa-masa akan datang. Taubat tu taubat nasuha. Ini satu bentuk maksiat yang tak boleh dibuat. Walaupun benda ni dianggap sebagai satu rahsia, tapi kita kena jaga dari aspek itu. Yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, iaitulah dari segi layanan. Jadi kenapa tuan-tuan, saya sebut tadi mula-mula mukadimah lah. Bila baru-baru kahwin, layang la ilaha illallah macam malaikat. Segala-galanya jadi indah. Kan? Lepas tu kadang-kadang suami balik kerja, dukung dulu isteri, dukung, pegang, cium. Macam ondeh-ondeh dia cium kawan tu. Mula-mula kahwin. Lepas tu tak berlaku dah. Bila kawan tu dah tua, nak pegang tak ampuh, nak tengok tak, bukan kata nak akad. Nak tengok pun tak ampuh. Tengok serupa macam batu celup sepedok. Tengok. Kan? Lepas tu masing-masing cakap jauh-jauh. Satu masalah. Tuan-tuan tengok kes berlaku satu kes di Kelantan baru ni, bagaimana hubungan mesra suami isteri tu, dia baik, suami baik apa semua. Suami kena lumpuh, isteri pun jaga. Suami nak mati, suami kata, sakat ni lah saya boleh duduk. Dia kata kepada isteri, sakat ni lah
Ya saya boleh hidup, saya tak boleh lah ni, setakat ni saja, minta maaf banyak, minta maaf sekali, dia pun mati. Lepas mengucap mati. Lepas dia mati aja, beberapa jam kemudian isteri dia mula nazak. Isteri dia hok jaga tu nazak, mati juga. Maka hampir selang sehari je. Tak dia mati, tu mati dulu. Kesetiaan tu dia tak jauh mana. Jadi layanan tu sebenarnya satu perkara yang perlu dijaga, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan baca surat khabar satu ketika dahulu, diceritakan sekarang di negara kita sudah ada lebih daripada 500 pasangan yang sekarang ini bila nak kahwin, dia tak kahwin dengan orang Malaysia, dia kahwin dengan orang Maghribi atau Morocco. Sebab apa? Dan saya baca beberapa artikel tu, saya dapati ramai orang Arab sekarang berpusu-pusu bergegas ke Morocco untuk beristerikan wanita-wanita Morocco. Pasal apa? Orang Malaysia dah ada 500 lebih pasangan Morocco. Dan setakat ni tak ada satu rekod mencatatkan orang kahwin dengan wanita Morocco ni dia bercerai. Dia ada masalah, tak ada. Orang Arab pun begitu. Walaupun dia sudah ada isteri, dia ada 2 orang isteri, dia ada 3 isteri, dia akan cari isteri yang keempat untuk melengkapkan pakej isteri tadi. Dia cari wanita Morocco. Sebab apa, tuan-tuan? Dia cari orang Morocco. Yalah, orang Morocco ni orang Arab, comel lah. Dia kata orang Arab ni, dia punya status tubuh dia tu, struktur tubuh dia tidak besar macam Arab Mesir, macam kita orang Melayu lah. Maknanya sesuai dengan orang Melayu lah, boleh dah. Sekufu lah dari struktur tubuh tu, tak besar sangat. Jangan pula kita kecil dia besar macam gajah, tak jadi. Nak kau orang Arab tu besar, kita kecil, tak buat ceton. Dok rok lah kita panggil. Dok rok ni orang kata gadis lah. Bahasa Inggeris dia panggil dog rocks ni panggil. Jadi saya nak cerita tu sebab di Maghribi ni ada sahabat saya pun kahwin orang Maghribi. Sekarang jadi satu trend, orang kita Malaysia dah mula cari orang Maghribi. Walaupun ada pegawai Petronas dia tanya nak pergi nikah mana? Kita kata cari Maghribi. Dia kumpul duit sungguh. Dengan ada 15,000 sehingga 20,000 dia sudah boleh memperisterikan seorang wanita Maghribi. Comel mengalahkan artis kita 400 kali ganda. Oh ya gitu. 15,000 dah boleh buat balik. Pergi cari je. Okey, ejen tu cari pun susah dah. Setelah semua sekali siap, apa semua sekali majlis buat balik siap Malaysia. Jadi ada kajian buat pasal apa orang dunia ni suka sangat wanita Maghribi ni. Dia dapati dalam kajian tu dia kata kerana wanita Maghribi ni dia agak pelik dengan wanita-wanita Arab di kawasan Teluk dan di Mesir. Sebab dia dari segi budaya, dia campuran 2 budaya. Pertama dia bagi budaya Barbar. Yang kedua budaya Sepanyol. Budaya dia sebab Sepanyol pernah menakluki Maghribi dan Maghribi pernah menakluki Sepanyol. Dia berbalik. Masa Maghribi kuat, dia pernah takluk Sepanyol. Masa Maghribi lemah, Sepanyol takluk dia. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, orang Maghribi ni tuan-tuan, dia menerima apa saja. Dia jadi isteri kedua, no problem. Isteri ketiga, lagi no problem. Isteri keempat, bertambah no problem. Tak ada masalah bagi dia. Yang penting suami dia tu bagi dia orang bertanggungjawab. Dia nak satu syarat je letak. Kalau nak ambil saya sebagai isteri, isteri kedua ke ketiga ke keempat ke, jangan madukan saya dengan orang se-Maghribi dengan saya, orang se-Morocco. Hak lain boleh, tak ada apa. Malaysia ke Pakistan ke, bini pertama Malaysia, Pakistan, Arab, Saudi, tak apa. Tapi jangan ada dalam kumpulan isteri tu orang Maghribi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab orang Maghribi ni pertama saya sebut tadi, rangkuman antara 2 bangsa, Barbar dan juga Sepanyol. Yang kedua, kesetiaannya sangat tinggi. Kenapa jatuh pada dia pula kesetiaan kita? Dia ajar orang dia daripada kecil, tuan-tuan, berkhidmat pada suami tu. Dia kata biar letih tapi puas hati. Prinsip yang dia guna. Jadi suami balik tu rumah bersih sampai ke tandas bersih. Beras sambut pula sangat suami, cium pula. Itu Maghribi, tuan. Apa orang Arab Saudi pergi buat balik lah. Orang Arab Saudi siapa sungguh-sungguh keluar perkataan, dia kata kami tidak pernah mendapat layanan begitu istimewa berbanding isteri-isteri kami daripada dengan bangsa Arab. Sebab orang Arab perempuan ni dia kaya, dapat suami dia malah nak buat kerja, dia malah. Dia rasa orang kaya kan? Bukannya perli tuan-tuan, kalau seorang kaya ni buat malah ni, dah bukan. Bukan begitu dah. Nak dia dah diajar daripada kecil, dia kalau dapat suami begini kena buat. Oh, dia dapat suami dia bersyukur sungguh, tak buang. Tak main. Dia tak buang. Jadi ejen-ejen kawan-kawan kita juga.
Dibawa tempat-tempat tertentu pun boleh. Jadi kalau dia dapat suami tu tuan, dia jaga-jaga sungguh. Layanang dan belayang sangat ajaib. Suami balik tu dia mesti maknanya kita orang Melayu kita kan. Bila suami balik kita penat, kita tak pergi dekat. Mula-mula kahwin kita pergi dekat, duk cium juga tu 2 hari. Lepas kahwin. Lepas tu tak cium dah. Kalau cium pun cium kereta. Suami balik, walaupun dia dah tua pun dia mari, dia cium suami dia. Dia belai, cium. Abang penat ke? Kita tak dah, kita tak. Kita Allah membawa macam gajah. Dia mandi dulu. Kita tak dekat, dia mari dah. Ya, bila ada satu wawancara, orang tanya seorang wanita Maghribi, kenapa awak suka satu bentuk layanan istimewa? Dia kata suami kita, dia adalah segala-gala dalam hidup kita. Yang kedua dia kata, kalau kita tak gosok dia, kita nak tengok ni warna dia tu, nak tengok kejantanan dia tu akan keluar bila digosok. Beliang yang akan jadi mahal bila kita gosok. Dia mahal. Jadi mana? Jadi maknanya sebab itu layanan menjadi sebutan dunia. Jadi sebutan dunia. Ada satu kes berlaku tuan-tuan. Seorang lelaki bertaraf profesor, bukan saya lah, orang lain. Dia ni profesor. Pergi buat kajian. Ambil penyelidikan, ambil gerang satu, pergi buat penyelidikan di Maghribi. Duduklah sana buat kajian sana sini, tapi bukan pengajian Islam, bidang lain. Selesai buat penyelidikan, nak balik lah. Tak ada apalah, siap dah penyelidikan, nak balik Malaysia untuk nak buat laporan. Jadi hak dia profesor, hak menjadi penasihat supervisor dia tu, jemput dia makan. Orang Arab ni biasa kita nak balik, dia jemput lah, jemput makan. Jadi kawan tu pergilah. Pergi makanlah sama keluarga. Dia bawa habis anak bini dia, anak dara apa semua sekali dalam majlis besar. Makan semua sekali. Dia pun makanlah. Tengah-tengah makan ni, profesor sebagai penasihat tu tanya dia. Tanya apa? Dia kata kamu ada perasaan tak nak kahwin lagi? Orang Arab dia tanya depan. Kamu ada tak perasaan nak kahwin lagi? Oh, dia kata dari segi perasaan tu ada lah, tapi takut bini tu mengatasi segala-galanya. Dia jawab gitu. Sekadar perasaan itu lumrah. Itu dia panggil apa ni? Kejantanan seorang lelaki, perasaan. Tapi pelaksanaan itu bab lain. Takut bini nombor 1 bawah tak berani. Dia kata. Dia kata kalau gitu tak apalah. Maknanya nak kahwin tu ada. Tapi takut isteri. Okey. Tadi makan. Lepas makan, profesor tu tunjuk. Kamu tengok tak sebelah ni? Siapa? Dia pun tengok. Kejut dia. Budak perempuan. Tomel. Ish. Apa benda ni? Kamu tahu tak? Dia ni adalah anak saudaraku. Profesor tu kata, ni anak saudaraku. Dia ayah tak ada dah. Jadi meninggal lah. Aku sedang mencari suami untuk dia yang bertanggungjawab. Kalau mung nak, orang kena panggil mung. Aku kata panggil engkau. Kalau kamu nak anak saudara saya, no problem. Ya, jadi kawan tu tengah makan pusing, berhenti makan. Tengok, tak boleh main. Ya, tiket nak balik esok dah. Tiket terbang ada dah, nak balik esok. Ya, batal program boh. Pergi syarikat penerbangan, batal, tangguh. Ya, nikah macam boh. Kadang-kadang takut bini. Nikah. Jadi dia patutnya balik seorang diri dengan kapal terbang. Baliklah berdua dari segi dia. Orang Arab je temeng. Dia sudah nikah dia buat majlis simple je. Awak balik. Bila awak balik ke Malaysia ni, balik ke universiti dia, hebohlah cerita bahawa dia kahwin dengan orang Maghribi. Sampailah maklumat tu kepada isteri dia. Maka berlaku peperangan. Mereka awal lah. Serangan telah dilakukan dengan dahsyatnya lah. Mereka awal. Peluru berpandu dilepaskan. Kamu tu jenis skar pun ada, jenis biasa, orang kecil-kecil ada, menggunakan machine gun sekali-sekala pun ada. Jadi serang. Tapi orang pesan dah dia, apabila kamu menerima serangan-serangan seperti ini, kamu perlu relax. Ini ujian Allah untuk kamu. Dia. Jadi kawan tu balik relax. Orang pesan dah. Orang Maghribi, ulama Arab Maghribi lepas. Bukan sebarang orang pesan bawah ulama. Membalik lagi kamu akan menghadapi ujian dalam serangan-serangan. Maka kamu kena kebalkan diri kamu dalam menghadapi serangan itu. Kalihkan dirimu menghadapi serangan itu.
Jadi dia sabar, isi orang duk kata dengan orang, tak ada benda dah. Tak ada. Dia dah ambil hati pun. Sebab Tok Guru pesan tu, dia buang, gan-gan ambil, buang. Gan-gan ambil, buang. Tak puas hati sikit. Jadi isteri rasa peluru dia tahu. Isteri pertama dia serang tu tak kena. Tembak-tembak, tak eluk. Tembak-tembak, tak eluk. Dia jalan macam biasa lah. Dia balik rumah isteri ni, dia pergi rumah isteri ni, kawan kau belebel, dia balik macam biasa. Jadi peperangan berlaku selama 2 bulan. Akhirnya isteri tak tahan. Isteri pertama tak tahan. Tak di bawah. Tembak tak eluk, tikam tak eluk ni, tak kata apa lagu ni tak boleh. Jadi ubah strategi. Ubah strategi. Sekarang tak jadi. Akhirnya layang pula. Sekarang tak boleh, baik layang. Akhirnya gini dia kata, oleh kerana nak suruh dia cerai, tu dia tak akan cerai dah. Nak suruh dia cerai tu tak akan cerai. Jadi dia ubah strategi dalam bentuk melayang. Jadi mung gelerang hak nu layang molek, gelerang aku layang molek. Tapi nak cerita tuan-tuan, takkanlah sampai kepada tahap suami kita dah kahwin lain baru kita nak start layanan istimewa. Itu saya kata tadi, punca yang menyebabkan berlaku perceraian di Malaysia salah satu sebab faktor layanan itulah. Jadi jangan pula lepas saya ceramah ni tuan-tuan esok beli tiket lalu. Jangan. Jangan apa nak ada banyak BT sikit. Ni kawasan elit ni. Tak boleh kira kawasan ni. Kita mari surau esok dengan 2 orang. Mana apa maghribi berlaku. Jangan dah. Tapi saya nak cerita faktor yang ketiga tadi, layanan itu dia sebenarnya boleh mengurangkan dari segi perceraian. Jadi sebenarnya layanan itu tidaklah berat sangat, buat air dan sebagainya. Orang lelaki ni bukan pemalas, orang lelaki rajin. Dia tak malas, dia rajin. Cuma dia nak tengok bini dia buat air. Dia nak tengok aja. Dia kata, "Mah, tolong buat air sikit." Dia nak tengok isteri dia kata apa. Kalau isteri kata, awak buat sendirilah. Takkan awak tak pandai? Awak profesor kan? Jangan keren kita. Jangan keren kita. Sakit kepala kita pergi buat diri kan. Dia nak tengok isteri kita bangun, pergi buat air, rengar-rengar abang nak minum air. Hak tu yang jadi mahalnya. Kan kesediaan untuk taat kepada suami satu benda yang sangat mahal meskipun benda yang dibuat kecil. Benda yang dibuat tu kecil je kan. Macam satu kisah berlaku di Terengganu berikutan daripada layanan istimewa ni lah. Di bawah tajuk layanan istimewa. Dia berbalah dengan isteri dia. Berbalah-balah dia serabut. Dia tu doktor pakar. Minta maaf kalau di sini ada doktor pakar. Minta maaf lah kalau ada doktor pakar. Jadi dia pergi ke klinik dia lah. Perkiraan berkecamuk sekali. Duduk layang sakit. Ada seorang pesakit wanita masuk. Jadi macam biasa ditanya awak sakit apa, itu ya. Pesakit wanita tu hanya cakap 2-3 patah perkataan saja. Yang tak ada kena mengena dengan penyakit, tapi ada kena mengena dengan pakaian doktor pakar tu. Pakaian yang dipakai. Perempuan tu kata, "Wan, doktor butang baju doktor tu." Sepatah je dia. Pasal doktor butang baju jadi bawah, ada atas jadi bawah, atas jadi bawah. Apa jadi gitu doktor? Kejut doktor tu bila perempuan tanya. Patut dia bak sakit dia yang mana ada orang take care pada dia. Dia merasakan sesuatu yang bernilai telah berlaku dalam hidupnya. Dia mula bercakap lah. Mula lepas perasaan dia. Bini dia tu kogang. Jadi bahasa lain dah pula. Asal-asal bak nyakit lah. Daripada dia tegur huruf tu sampai kepada budak perempuan tu jadi isteri dia. Ini satu dia panggil natijah yang sangat cemerlang. Pasal apa? Layanan lah. Dia balah, sakit kepala. Orang tegur. Padahal benda butang putih je. Butang baju je. Lepas tu, benda remeh. Jangan kita anggap benda tu tidak berkualiti. Hatta dari segi pahala pun tuan-tuan. Benda yang kecil pun, dia punya nilai kualiti tu sangat besar. Sebab itu dalam hadis kata, dalam hadis kata, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu pandang hina pada sesuatu benda yang ma'ruf. Sekalipun dalam bentuk kamu jumpa orang dengan muka yang manis. Muka manis ni memang bagi setengah orang remeh je. Ada setengah orang muka memang tak manis. Maksud isyak dah. Boleh kita azan dah? Ke nak teruskan? Boleh teruskan? Maksudnya dah? Saya ambil 8.45 Jadi muka manis tu satu benda yang memang bernilai tinggi sungguh, muka manis ni. Yang tanya khabar pun satu benda yang nilai tinggi. Sebab itu di antara termasuk dalam arti kata menyambungkan silaturahim iaitu apabila kita bertanya khabar pada pak saudara
anak-anak buah orang kampung, walaupun sepatah menerusi telefon, walaupun tanya khabar tu tak sempurna, tapi dia memberi kesan besar dalam percakapan. Nah, Nabi tidak segan tuan-tuan memberi salam pada setiap orang yang Nabi jumpa. Sehingga dalam riwayat menyatakan amat jarang sahabat yang boleh beri salam kepada Nabi terlebih dahulu. Baru aja nak buka mulut, Nabi beri salam tak. Benda ini dia anggap remeh, tapi dia satu benda yang besar, nilai tinggi. Bernilai tinggi tuan-tuan. Sebab itu isteri-isteri yang cerdik kan, suami semua nak marah ni, tengah nak marah, merah muka. Dia relax je. Dia dekat, Assalamualaikum lah. Dia beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkeng suami. Tengah-tengah nak marah tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah nak marah. Kan? Jadi kalau dia tengah marah, kawan tu tembak lagi. Kita tengah, kau nak marah, tembak lagi bukan jalan penyelesaian. Mari kat dia beri salam. Begitu kat suami, nampak isteri nak marah, pergi dekat. Assalamualaikum. Wah, ni masalah ni. Jawab salam tu. Jawab dosa. Benda yang simple, tapi boleh memberi kesan kepada kerontahan rumah tangga. Ya. Yang keempat, yang kelima di sini, iaitu buatlah satu program dalam keluarga kita tuan-tuan, iaitu dia panggil program baca Quran dan juga program salat berjamaah dalam keluarga. Itu boleh mengeratkan. Dan semenjak kita kahwin, suami kita nak tengok kita jadi tok imam sekali pun kita tak berani. Tak berani nak jadi tok imam. Saya kata tuan-tuan, kalau sekadar kita nak jadi pemimpin peringkat keluarga kita, cukup tidak ada masalah. Yalah ada tok imam surau ni masalah. Orang dengar bacaan kita. Kan? Sekarang ni kita jadi tok imam peringkat keluarga kita, salah ke? Itu dia boleh membina kekuatan. Sudah kita semayang, kita doa, dan doa itu juga kita minta restu daripada Allah Ta'ala, kemudian seterusnya bersalam suami isteri. Jadi kalau tiap-tiap hari sangat isteri bersentuh tuan-tuan, cuba bayangkanlah kesan keimanan besar. Yang kemudian diikuti dengan baca Quran. Pernah tak kita baca Quran? Saya rasa masyarakat Melayu kita tak ada baca Quran dengan bini ni. Minta maaf tuan-tuan. Mereka baca Quran suku-suku. Dia baca, suami baca tingkat 3. Isteri baca bawah tanah, sikap bawah tanah. Malam Jumaat, gonggang. Kawan tu naik. Wani habis dah, sudah dah. Abang habis dah, habis dah. Kita tidak pernah baca sekali. Yang tu, okey, hak ni baca, hak ni baca, hak ni baca, hak ni baca. Ini telah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Satu orang baca, satu orang dengar, satu orang baca, satu orang dengar. Dia sebut sebagai konsep tadarus. Nabi juga baca dengan malaikat Jibril. Kita tak baca, kita punya formula agung. Ini adalah merapat ke rumah tangga kita. Tak baca setabuk. Pancaran Al-Quran itu akan masuk dalam lubuk hati kita, isteri kita, anak kita, tuan-tuan. Tak baca. Amat jarang dia kalau orang Melayu kita. Dia baca, tapi dia tak baca sekaligus secara berjamaah. Dia nak faham jamaah tu hanya boleh dibaca, dilakukan dalam bentuk salat berjamaah. Tak, baca Quran. Jadi baca Quran tu benda yang tidak payah. Benda yang tidak payah. Dan disertai dengan baca Quran tadi tuan-tuan, kalau kita boleh hafal ayat-ayat Quran. Ayat-ayat yang mudah je, bukan ayat yang payah. Qul huwallahu boleh ngapa? Jengkeng. Kan, qul huwallahu boleh ngapa? Watin wa zaitun boleh ngapa? Cuba apa? Itu di antara benda-benda yang boleh mengelakkan rumah kita, rumah tangga kita jadi huru-hara, sebab dia dibantu oleh pancaran-pancaran iman tadi. Kemudian seterusnya, membawa keluarga untuk berkelah, kan? Berkelah ni tuan-tuan, inilah bagi orang yang ada duit, dia boleh bawa ke tempat-tempat yang jauh. Tapi bagi yang tak ada duit, air tang boleh bawa. Payah dengan air tang. Kan? Tuan-tuan kata tak boleh bawa air tang, kruh, ada boxing. Boxing kan. Kruh habis jadi merah. Kita pantai yang tak ada merah, Terengganu ada, Kemamang ada kan. Patah-patah tak ada. Ataupun pergi ke kawasan pedalaman, Kenyir ada, bawa keluarga. Itu salah satu di antara cara yang boleh merampak hubungan kita antara satu sama lain. Sebab tu sekarang mana-mana syarikat dia buat gitu. Dia sanggup belanja besar. Sebenarnya benda tu tak perlu belanja besar, tapi kalau tuan-tuan ada duit, bawa keluarga ke Mekah, selesai masalah. Baru ni ada seorang hamba Allah bawa keluarga ke Mekah. Bawa keluarga ke Mekah. Lepas tu jumpa pula ustaz yang mengendalikan package umrah tu lah. Ramai-ramai pergi 80 orang, 100 orang. Tiba-tiba ustaz hak tengok, hak bawa package tu, dia tengok seorang gadis dalam package dia umur lebih kurang 26. Ustaz tu tengok dia, ustaz terkenal, dia tengok ustaz dia pun kenal. Maka berlaku berkenan. Lagi satu. Jadi siapa di Mekah? Oleh kerana dia tu pergi seorang, tu pergi dengan keluarga, dia pun cakap dengan keluarga hak perempuan tu, saya pakcik,
Saya berasa kenang kan anak pocik ni. Dia mekah lah. Apa cakap kata kenal ni kau tak nak masalah. Dia mau kahwin. Very simple. Mudah je. Fadilah pergi ke Mekah ni. Kahwin. Kemudian dia balik, kahwin tu budak perempuan tu jadi isteri kedua dia. Dia pun balik. Dia pun cakap isteri dia, abang kahwin dah. Tak kata apa kawan tu. Dia nak jawab mana pun. Dia kan nak kata pantang anak Melayu kahwin lagi. Sebab dia simple past tense. Dia telah berlaku dah. Nak buat mana nak lagi, tak boleh kata apa. Akhirnya masing-masing menjaga jajahan takluk masing-masing lah. Isteri pertama jaga jaga tu. Ya, boleh. Nak kesang ya, kesang. Bukan maknanya saya nak suruh tuan-tuan nikah melalui pakej umrah tak lah. Bukan gitu maksud saya. Kesang kita mengadakan program itu. Dan akhir sekali, ya, ada beberapa perkara banyak ni di sini. Cuma saya nak sebut di sini iaitu antaranya memperbanyakkan melakukan qiyamul lail dengan keluarga ni. Sebab qiyamul lail ni satu benda kalau kita tak biasa dia berat. Kalau tak biasa qiyamul lail, tidur mati terus. Siap bunyi berbagai alunan muzik. Angkut perut. Boleh buat satu muzik dekat antarabangsa. Muzik tidur tu. Kalau tak biasa qiyamul lail, satu benda sangat berat. Bangun terletih. Kena biasa, berat tak apa tuan-tuan. Berat tak apa. Biar kita susah dulu, kita biar senang kemudian. Kita susah di dunia, kita senang di akhirat. Susah di dunia, biar kita senang di akhirat. Jadi belajar. Misal kata benda-benda sunatnya, contoh qiyamul lail bersama dengan isteri dan juga bersama dengan anak-anak. Siapa di antara kita yang boleh buat? Kalau dia buat, alhamdulillah. Kalau boleh kekal, alhamdulillah. Tapi cuba buat qiyamul lail ni tuan-tuan dengan isteri kita. Paling kurang 2 rakaat. Memberi satu kejernihan kepada air muka kita, kekuatan kepada hati kita, dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala cabaran masa kita kerja, masyarakat dan sebagainya. Qiyamul lail itu. Sehingga kan ada setengah ustaz, dia mengibaratkan qiyamul lail itu macam enjin kapal terbang. Tengok pada kapal terbang tu mustahil dari segi akal kapal terbang tu boleh terbang dengan besi 2 tikar dia. 747 tu tengok tak boleh terbang ni, besar ni. Tiba-tiba dia ambil lajak, mana boleh ada terbang. Pasal apa? Dia ada satu kekuatan yang boleh menolak kapal terbang ke udara, iaitu kekuatan enjin rock rise. Jadi kekuatan kita untuk menghadapi cabaran hidup tuan-tuan, di antaranya hati. Kekuatan hati di antaranya ialah selain daripada baca Quran, qiyamul lail. Baca kita buat qiyamul lail, selain daripada kita memperbanyakkan ibadah, belajar saya kata ibadah-ibadah kecil seperti puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Khamis, puasa pada 3 hari setiap bulan, puasa pada hari ke-9 yang ke-10 pada bulan Muharram, puasa pada hari Arafah, dan juga puasa pada 6 hari dalam bulan Syawal. Hak tu memang kita buat. Hak lain biasa kita tak buat. Cuba belajar tuan-tuan. Cuba kita belajar buat amalan-amalan seperti ini. Kemudian seterusnya akhir nombor 2. Iaitu dia panggil ni saya baca tuan-tuan, ni saya baca nota walaupun dalam baca headset dan baca nota dah. Tadribul abna ala ikramid dhaif. Latih anak supaya menghormati tetamu. Anak kita ni tuan-tuan, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, bila kita makan, kita bawa anak kita duduk sebelah, dia makan. Memang pada awal ni kacau. Anak kita dia taruh di sebelah, dia pegang sini, bermacam-macam, kacau kita. Sabar. Yang penting kita sabar. Ya, kerana ketenangan memang bermula daripada kekacauan. Harap tu kembali balik. Keterangan akan bermula daripada kekacauan. Anak kita kau dah apalah. Nak buat mana di tengah kanan? Kan? Keganasan akan melahirkan ketenangan. Kenapa pula tu? Aku tak apa faham. Faham tak? Anak kita hak liar-liar tu, dah kalau tuan-tuan tak biasa bawa masjid, sampai bila pun dia akan liar. Kita bawa pergi ke awal, dia tekan switch tu, dia tekan sini. Lama-lama dia akan disiplin. Tak boleh, switch ni bahaya, gini, dia akan fikir sendiri. Akhirnya dia akan jadi manusia yang bertakwa. Tapi dia akan bermula dengan sifat liar tu. Sebab itu Ibn Qayyim mengatakan dalam diri manusia ni tuan-tuan ada sifat liar dia. Sifat liar. Maka nak jinakkan sifat liar tu dengan dekat dengan tuang dia. Dekat dengan tuang dia. Siapa tuang kita? Allah. Tu tuang kita. Nak dekat dia macam mana tuan-tuan? Ni. Selain daripada kita buat kekal dengan yang wajib, hak sunat pun kekal. Baru dekat dengan Tuhan. Ya, jadi orang dekat dengan Tuhan tuan-tuan, setiap benda yang berlaku kita boleh tenang sebab Nabi
sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat dekat dengan Nabi, maka segala risiko perjuangan yang berlaku dalam hidupnya, Nabi boleh mampu bersabar. Luar biasa sabar Nabi. Ada di kalangan kita, cuba tanya doktor-doktor pakar duduk depan kita ni tuan-tuan. Ada keluarga dia, bila mati seorang je, menangis dia, 2 tahun dia ingat lagi anak dia hak pergi. Nabi bukan mati seorang tuan-tuan. Anak dia mati 5 orang. Sebelum Nabi wafat. 5 orang pergi dulu. Dan setelah Nabi wafat, baru seorang yang terakhir pergi, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. 5 orang pergi, bukan pergi dengan keadaan biasa. Pergi dengan penuh dengan tribulasi perjuangan untuk menegakkan Islam, anak-anak Nabi itu. Tapi Nabi mampu bersabar. Kalau Nabi tak dekat dengan Allah, memang payah kita nak sabar. Itu saya kata. Walaupun amalan itu nampak kecil, biasakan. Jadi anak kita latih supaya dekat dengan Allah. Antara bentuknya ialah menghormati tetamu, latih dia bawa ke hospital, pergi tengok orang sakit, royak ni apa? Beritahu anak kita, tu orang sakit, ambil duit RM2, ambil duit RM2, ambil duit RM2, pergi ke makcik tu. Latih anak. Dia pun ambil RM2, dia panggil jumpa makcik, ayah bagi. Latih begitu daripada kecil untuk menjadikan dia anak yang pemurah. Begitu kau beritahu ke dia, tetamu akan datang. Molek-molek sikit. Kalau orang tua-tua dulu, dia guna sifat backhand dia. Tetamu akan datang, muak molek sikit ni. Kalau mudah buat, aku kerak kau. Mok kata ke anak. Jadi anak pun sepanjang harta tetamu tu senyap macam malaikat. Dan apa juga kadang-kadang diperlukan kepada kebengkengan. Kemudian buat baik kepada jiran. Buat baik kepada jiran melalui cara paling kurang tuan-tuan. Kalau orang tu masuk orang, kalau kita punya bau tu tercium, elok kiranya walaupun dia tak minta, kita bagi. Mungkin tuan-tuan duduk kawasan elit ni, kita bagi pun dia pun tak nak. Kita tak nak dia tak nak kita. Tapi semangat kejirangan dia ajar oleh Nabi. Siapa yang masak, perbanyakkan lauk, dan lauk tu diberi pada jiran. Dalam konteks sekarang tuan-tuan, siapa nak makan lauk orang? Lauk saja, daging tak ada. Mari lauk aja ni. Ustaz wi lauk aja. Dah mana daging? Daging ustaz makan. Sudahlah. Sebagai satu contoh simbolik Nabi nak katanya, perlu kita berbuat baik pada jiran walaupun dalam bentuk beri kuah sahaja. Daging tak ada sampai tahap tu. Kemudian silaturahim dengan jiran tetangga, dengan anak beranak. Kemudian turut serta dalam pengurusan jenazah. Kalau tuan-tuan ada pengurusan jenazah di sini, marilah tengok urusan jenazah dia. Cuba tengok. Kita suatu ketika akan jadi seperti itu. Orang yang sedang diurus jenazah dia tak sedar apa dah. Tapi kita akan jadi seperti itu. Dan yang akan menentukan masa depan kita selepas itu ialah amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau tak bina amalan kita, cuba bayangkan. Terbujur itu sekarang giliran orang. Dan sekarang kita sedang beratur menuju kepada kematian. Dan pembinaan masa depan kita sebelum mati ialah amalan dunia. Dan kita bila sebut amalan dunia, dia bukan tertumpu kepada sembahyang sahaja. Amalan di pejabat, ketekunan kita, niaga kita, amanah dan amanah, semua itu akan membina masa depan di alam barzah. Jadi itulah, saya tak nak panjang. Beberapa tip yang boleh kita berkongsi tuan-tuan, berkaitan daripada kisah yang saya sebut tadi. Berlaku perceraian yang begitu besar dalam masyarakat kita. Dan perceraian itu tidak berpunca daripada faktor-faktor yang besar, tapi kecil aja. Kemudian lebih malang lagi apabila perceraian itu berlaku di peringkat umur mencecah 70 tahun. Di saat kita perlukan belayang kasih seorang isteri atau seorang suami, tiba-tiba kita memperkecaikan rumah tangga kita. Ini satu masalah. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan apa saya sebut tadi tak lebih sebagai celoteh, memberi satu manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.